Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nova binti Razin yang bernama Matrik 278-956 ingin berbincangkan tentang tragedi 13 Mei 1969. Secara umumnya, tragedi 13 Mei 1969 ini merupakan suatu rusuhan kaum yang berlaku antara kaum Melayu dengan kaum Cina dan merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini berlaku sebaik sahaja selepas kempen pilihan raya umum pada tahun 1969 yang bertempat di Kuala Lumpur dan kawasan sekelilingnya iaitu Selangor. Antara isu perkauman yang menjadi titik tolak berlakunya rusuhan kaum ini adalah isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen telah menjadi tema utama dalam pilihan raya tersebut. Hal ini telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Bukan itu sahaja, calon dan ahli-ahli politik daripada parti pembangkang telah mengemukakan persoalan yang sensitif iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak orang bukan bumi putera. Hal ini telah menimbulkan syak wasangka dan sifat perkauman dalam masyarakat. Tragedi ini telah memberi banyak kesan kepada masyarakat Melayu secara khasnya dan golongan bumi putera secara amnya. Tragedi ini telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa serta harta benda. Malah dari segi ekonomi pula, keadaan ini merupakan suatu kesan selepas penjajahan British. Oleh itu, kerajaan telah mengubah dasar baru untuk mengimbangi kembali ekonomi dan hubungan kaum di Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan bin Zahari, nombor bateri 279180. Saya akan meneruskan dengan beberapa lagi terjadi pemberontakan dan rusuhan di Malaysia selain tragedi 13 Mei. Antara tragedi lain selain tragedi 13 Mei tahun 1969 ialah rusuhan kaum di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian tersebut bermula apabila berlangsungnya perarakan bagi meraikan Georgetown yang dinaik taraf kepada status bandaraya. Perarakan yang diadakan pada 2 Januari tahun 1957 itu melibatkan hampir keseluruhannya orang Cina, manakala UMNO mengambil keputusan untuk tidak mengambil bahagian atas sebab-sebab tertentu. Kemudian tersebarnya kabar angin yang mengatakan bahawa akan berlaku kekacauan semasa perarakan tersebut diadakan. Lalu, kenderaan polis yang bertugas untuk mengepalai perarakan itu telah diarahkan menyiasat perkara tersebut. Kenderaan polis tersebut telah bertindak berpatah balik ke belakang perarakan itu. Ia kemudiannya disalah tafsirkan oleh orang Cina bahawa orang Melayu akan menyerang mereka dari arah belakang perarakan. Jadi mereka telah memperlengkapkan diri dengan senjata seperti parang, kapak dan sebagainya yang diperoleh dari rumah-rumah yang berada di sepanjang perarakan tersebut. Akibat daripada keadaan yang telah semakin tegang, polis terpaksa menyuraikan perarakan itu. Sekumpulan orang Cina sambil bersurai telah mengejar beberapa orang Melayu ke sebuah rumah berhampiran. Polis terpaksa melepaskan tembakan menyebabkan seorang dari kumpulan terbabit mati, manakala seorang lagi cedera. Akibat peristiwa tersebut, berlaku kejadian serang menyerang di antara dua kaum tersebut. Rusuhan kaum ini berlanjutan sehingga 8 Januari 1957 telah mengakibatkan selamat 4 orang terkorban, manakala 48 lagi cedera. Selain itu, terdapat juga tragedi lain seperti rusuhan kaum di Pulau Pangkur, Perak pada 1 Mei 1959 dan rusuhan kaum di Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada 11 Julai tahun 1964. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan sambungan video ini kepada sahabat saya. Assalamualaikum. Saya Nikma binti Aziz, nombor matrik 279004. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada anda bangsa dan budaya perayaan yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah bangsa Melayu. Lebih 65% jumlah penduduk di Malaysia merupakan orang Melayu. Perayaan utama bagi kaum ini ialah Hari Raya Aidilfitri. Antara budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat ini ialah solat sunat Aidilfitri pada pagi hari raya.
Solat sunat ini dilakukan bersama ahli-ahli keluarga mereka di masjid dekatan. Setelah selesai menunaikan solat, mereka akan bersama-sama mengunjungi sanak saudara untuk bermaaf-maafan serta menziarahi pusara ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Seterusnya ialah amalan rumah terbuka. Amalan ini akan dilakukan sepanjang bulan Syawal, iaitu sebulan. Dalam tempoh ini, masyarakat Melayu yang berkemampuan akan membuat rumah terbuka serta menjemput ahli keluarga mereka dan rakan-rakan terdekat. Bangsa seterusnya ialah bangsa India. Kaum ini merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia, merangkumi 6% hingga 7% jumlah penduduk di Malaysia. Perayaan utama bagi masyarakat ini ialah Hari Deepavali. Perayaan ini dimulakan dengan menyapu minyak hujan di atas kepala mereka bertujuan untuk menyejukkan badan serta lambang penyucian. Seterusnya, perayaan ini akan diikuti dengan upacara sembahyang bersama ahli keluarga mereka sebelum mendapat restu ibu bapa untuk ke Kuwait. Masyarakat ini juga akan membuat rangkuli, iaitu hiasan halus untuk diletakkan di hadapan pintu rumah mereka. Rangkuli ini bukan sahaja bermaksud hiasan, namun ia ada maksud tertentu, iaitu bermaksud sosial dan juga kerohanian. Saya, Chastity Santih anak Peter Mingat, nombor matrik 2799089. Orang Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Masyarakat Cina di Malaysia menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi antara mereka. Mereka juga menggunakan bahasa dialek dalam komunikasi antara suku dialek yang sama. Bahasa dialek utama masyarakat Cina di Malaysia adalah bahasa Hakka, bahasa Hokkien, bahasa Cantonese, bahasa Teochew dan bahasa Puchou. Perayaan Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting bagi kaum Cina di seluruh dunia. Upacara makan besar diadakan di rumah ibu bapa sehari sebelum Tahun Baru Cina diadakan. Semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah untuk makan bersama-sama. Upacara ini dianggap sebagai lambang perpaduan kepada keluarga dan juga masyarakat. Tradisi saling kunjung-mengunjungi akan diadakan dan tetamu dihidangkan dengan pelbagai juadah. Seterusnya, suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang terbesar di Sarawak. Majoriti suku Dayak di Sarawak didiami oleh kaum Iban, kaum Inayuh, kaum Melanau, kaum Kayan, Kenyah dan banyak lagi. Suku Dayak menyambut Hari Gawai pada 1 Jun pada setiap tahun. Perayaan ini disambut sebagai tanda berakhirnya musim menuai. Semua ahli keluarga akan balik ke rumah panjang pada 31 Ogos pada setiap tahun untuk berkumpul bersama ahli rumah panjang yang lain. Tepat pada jam 12 malam, upacara minum air pengayu akan dilakukan. Upacara minum air pengayu adalah untuk memohon agar dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Nama saya Nurdini Atilah binti Kamal, nombor matrik 279049. Malaysia mempunyai pelbagai jenis perayaan disebabkan oleh penduduk yang berbilang kaum dan etnik. Walaupun perayaan yang disambut adalah berbeza dari segi fahaman agama, ini tidak menghalang setiap kaum di Malaysia untuk mengeratkan hubungan melalui perayaan-perayaan tersebut. Antara perayaan yang dapat disambut oleh pelbagai kaum ialah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh orang Islam. Hari Raya Aidilfitri ini disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa kerana ia merupakan perayaan yang disambut selepas menunaikan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Antara tradisi yang dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri ialah membeli pakaian baru untuk setiap ahli keluarga, menghias rumah, membuat kuih-muih dan juadah tradisional seperti lemang, ketupat, nasi impit dan rendang untuk dihidangkan kepada tetamu. Tetapi, tradisi yang utama dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri ialah kunjung-mengunjung. Hari Deepavali
atau Diwali bermaksud pesta cahaya atau deretan pelita, dan penganut agama Hindu menyambut hari Deepavali untuk meraihkan kemenangan terhadap kejahatan. Perayaan ini disambut pada hari ke-14 dalam bulan Air Parsi berdasarkan kalender Tamil, iaitu antara bulan Oktober dan November. Saya Nafarin Najah binti Muhaimi, nombor matrik 278768. Seterusnya ialah sambutan Tahun Baru Cina. Sambutan Tahun Baru Cina disambut meriah saban tahun oleh masyarakat Cina di Malaysia bagi meraihkan kedatangan Tahun Baru mengikut kalender mereka. Makanan yang sinonim dengan Tahun Baru Cina ini ialah yesang, limau mandarin dan juga kuih bulan. Bagi mereka yang hidup berjiran, pasti dapat menikmati makanan-makanan ini. Oleh kerana biasanya masyarakat Cina akan mengagihkan makanan-makanan istimewa perayaan mereka ke jiran tetangga. Ini dapat kita lihat terbentuknya perpaduan apabila masyarakat tanpa mengira kaum berbahagi makanan istimewa daripada perayaan masyarakat mereka kepada kaum yang lain. Antara perayaan ataupun pesta lain yang disambut oleh masyarakat Cina ialah Pesta Tanglong atau juga dikenali sebagai Cap Gomeh. Seterusnya ialah perayaan Kuih Bulan dan juga Pesta Perahu Naga ataupun dikenali juga sebagai Dragon Boat Festival. Dan ada satu lagi pesta yang jarang kita dengar disambut oleh masyarakat Cina ialah Pesta Winter Solstice atau yang merupakan sinonim dengan manisan yang dikenali sebagai Tanyang. Selain daripada perayaan pelbagai kaum, perayaan etnik juga perlu diketengahkan. Sebagai contoh, perayaan etnik di Sabah iaitu etnik Kadazan Dusun, mereka akan merayakan pesta keamatan setiap 30 dan 31 Mei saban tahun, iaitu juga dikenali sebagai Pesta Menuai. Setelah itu, selain daripada perbezaan kaum, perbezaan etnik juga tidak sepatutnya menjadi titik penghalang bagi membentuk perpaduan di Malaysia.